Ya, Muhammad Mas Gading. Terima kasih Tuan Speaker atas peluang untuk turut serta dalam pembahasan hari ini. Okay, menyentuh tentang program vaksinasi, memang kita berterima kasih kepada pihak kerajaan atas usaha yang dibuat. Kita hargai, kita bersyukur, tetapi bersyukur itu perlu ada asasnya. Syukur bukan bermakna kita bulat-bulat berpuas hati. Pertama, jika dilihat pada kadar pendaftaran, sebanyak 86.8% populasi di Sarawak telah didaftarkan. Tetapi di Sabah cuma 39.2%. Kenapa wujudnya perbezaan ini? Seperti yang kita sedia maklum, Sabah dan Sarawak tidak jauh berbeza dari segi geografi dan itulah alasan yang menjadi sebab kenapa Sabah dan Sarawak selalu dikemudiankan, terutama dalam pembangunan. Begitu juga dengan capaian internet. Sangat teruk. Berbeza pula pada kali ini. Kadar pendaftaran dan kadar vaksinasi di Sarawak jauh di depan meninggalkan Sabah. Seolah-olah didahulukan. Kenapa tidak selari dengan dari segi pelaksanaan dan sasaran? Okey, yang kedua, masalah utama di luar bandar adalah logistik dan capaian internet. Semua ini adalah keperluan asas yang kerajaan kita gagal selesaikan. Tak kira kerajaan dulu ataupun kerajaan sekarang. Kalaulah jalan raya, sistem pengangkutan kita di kawasan luar bandar itu sudah bagus, tidaklah kita susah sekarang nak hantar vaksin, nak bawa orang ke PPV, nak hantar kumpulan PPV untuk sampai kepada penduduk luar bandar. Kalaulah capaian internet kita bagus, taklah kita susah nak wujudkan kesedaran tentang pentingnya vaksinasi terutama di kawasan luar bandar. Kalaulah capaian internet kita bagus, tidaklah kita susah nak daftar dan dapatkan maklumat melalui MySejahtera. Kalaulah capaian internet kita bagus, taklah kita susah nak buat PDPR. Tidaklah guru-guru kita tertekan. Jadi, kerana halangan-halangan ini, saya berharap jika kerajaan berhasrat untuk guna single dose vaksin di kawasan luar bandar, pastikan keputusan itu nanti bukanlah atas dasar nak ambil mudah atau semata-mata untuk memudahkan kerja semua pihak. Mas Gading, minta sekali. Okey. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya nak tanya pendapat Mas Gading sama ada yang tak ada MySejahtera apps. Mereka perlu ada satu sistem untuk menunjukkan bahawa mereka sudah menerima vaksin terutama di kawasan Rumah Panjang dan yang belum menerima vaksin sama bagaimana caranya untuk mereka register, daftar untuk mendapat vaksin. Terima kasih. Okey, ini mungkin pihak Kementerian perlu jawab. Jadi, Pada Menteri saya ucapkan terima kasih juga Mas dengan Gading, untuk batu. dana 20,000 bagi tujuan promosi. Nanti, sekejap. Untuk dana tujuan promosi vaksinasi di kawasan parlimen masing-masing. Walaupun tak cukup, kita cukupkan juga. Di pihak saya telah gunakan untuk bantu beli keperluan-keperluan untuk lancarkan proses vaksinasi di PPP kawasan saya. Mana yang kita boleh pinjamkan seperti laptop dan printer, kita pinjamkan. Okey? Yang saya tak beli sebab saya nak jimatkan duit. Nak beli benda lain yang lebih penting. Okey? Seperti call box, blood pressure, yang memang jelas banyak kekurangan di hospital dan klinik kesihatan di luar bandar. Jadi, klinik, hospital, sekolah-sekolah, benda-benda asas sangat diperlukan. Seperti kertas juga. Jadi, benda-benda asas ini yang kita perlukan untuk bantu di kawasan PPP. Terima kasih Mas Gading, 30 saat. Saya nak hanya bangkitkan ataupun tanya pandangan daripada Mas Gading berkaitan dengan app MySejahtera ni. Sebab hari Isnin 2 hari lalu, speaker bagi tahu parlimen ada 12 kes staf parlimen COVID positif. Tapi dalam MySejahtera app, kalau kita tengok hotspot, boleh cek data parlimen ni, location parlimen ni, hanya ada 6 kes dicatat dalam MySejahtera. Adakah ini satu kegagalan kerajaan untuk, I think no one update the app. Is that true? Okay. Ini adalah kecelaruan daripada apps yang kita guna sekarang. Ya. Banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Banyak benda tak cukup. Okay. Banyak aduan yang kita terima, tapi mereka takut nak mengadu secara terus pada kita. Contohnya di kawasan saya. Doktor-doktor takut nak berurusan dengan kita kerana takut kena marah. Bila mereka mengadu dengan saya, dan saya sebut di dalam dewan ini, nanti dia orang yang kena marah. Diugut. Kenapa mengadu straight pada MP? Kenapa tidak mengikut proses, mengikut laluan yang betul? Jadi, bila kita menerima aduan daripada rakyat, daripada kaki tangan kerajaan, bila balik nanti mereka yang kena. Sebab itulah mereka takut nak mengadu. Jadi, saya harap aduan-aduan ataupun apa yang kita timbulkan dalam dewan ini tidak ditembak balik pada orang-orang yang telah mengadu. Mas Gading, sedikit, satu kawan. Boleh. Terima kasih
Di-Pertua Speaker dan rakan saya Yang Berhormat Mas Gading. Apa pandangan YB Mas Gading mengenai tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa terhadap orang-orang yang membuat laporan ataupun mengeluarkan pendapat mereka dalam laman media sosial mengenai MySejahtera and in its inefficiencies. Saya rasa sudah tiba masa it's no longer government knows best. Hari ini kita ada pakar-pakar di luar sana. Bila anak muda di luar sana, pakar-pakar memberikan pendapat MySejahtera tak boleh berfungsi, kenapa tidak gunakan Penang Selangkar dan other apps, mengapa kerajaan perlu bertindak untuk buat report ataupun menyiasat mereka, charge mereka, dakwa mereka. Apa pandangan Yang Berhormat Mas Gading? Terima kasih. Okay. I think masa pun tak cukup. Saya harap esok kita boleh ada masa banyak lagi untuk berucap. Mungkin lebih bertambah hari, tambah masa. Speaker, terima kasih.